Bismillah. Baik, minta maaf atas kelewatan sedikit. Alhamdulillah kita pagi tadi kita selesailah berbincang ataupun bermuzakarah berkaitan dengan tajuk ataupun isu perkataan dan sudut bilangan merujuk kepada bilangan 2 yang kita sebutkan sebagai musanna. Dan malam semalam kita alhamdulillah kita selesaikan mufrad dan sekarang kita masuk tajuk jamak pula. Baik. Asasnya setiap kali kita jumpa perkataan isim, soalan yang pertama bila kita jumpa kalimah dulu. Itu step dia lah. Mula-mula bila kita jumpa kalimah, maka apa patut kita buat? Kita tentukan kategori kalimah itu. Mesti. Sebab tu Ana setiap kali Ana tanya, bila jumpa je ini kategori apa ni? Maksudnya apa? Biar kita kena pasti apakah ini isim ke, fi'il ke, huruf ke. Selepas kita kenal pasti itu, maka kita tanya ini ni bilangan dia berapa? So bilangan adalah soalan yang kedua kita kena tanyakan apabila kita jumpa sesuatu kalimah harokat. Ya, baik. Dan kita kata bahawa isim kalau kita jumpa terus kita tentukan bilangan dia, di sana ada mufrad, ada istilah mufrad, musanna dan ada istilah jamak. Ada istilah jamak. Okey. Dari sudut bilangan kita kata mufrad menunjukkan bilangan 1, musanna menunjukkan bilangan 2, jamak bilangan yang membabitkan 3 dan selebihnya. Seorang pelajar, 2 orang pelajar, para pelajar. Boleh jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Maknanya 2 dikira sebagai musanna. Mufrad itu seorang lah. Contoh dia dan ana sebut apa dia? Dalam bahasa Arab, perkataan itu sendiri menunjukkan bilangan. Dalam perkataan Arab, perkataan itu sendiri menunjukkan jantina. Perkataan itu sendiri menunjukkan bilangan. Ini asaslah. Basic yang kita nak kena tahu. Tilmidatun, jantina dia mana? Bilangan dia 1. Dan talamid ramai, para pelajar. Bilangan. Sebutan lafaz talamid dia menunjukkan ramai. Sebab sebutan itu saja telah menunjukkan dari sudut bilangan dia. Selain daripada sebutan itu juga menunjukkan jantina dia. Talamid, ya, jamak taksir. Okey, tak apalah. Ini ada segi nokta dah, tak apa. Sekarang tajuk dia bab jamak. Kita tengok dulu slide ni. Okay, dalam masalah jamak ni apa isu ni sekarang? Jamak dia ada 3 pattern, 3 bentuk. Satu namanya jamak muzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim. Dan yang ketiganya jamak taksir. Jamak taksir. Setiap satu ni dia ada ciri-ciri dia sendiri. Kita lalui dulu. Kita kira jamak ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak muzakkar salim apa dia? Wa ma dalla ala aktsara min itsnaini wa yakunu lil aqili. Mukhlisuna muhibbuna. Kemudian jamak muannas salim pula. Yang kedua jamak muannas salim wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini muallimatun mukhlisatun. Itu yang ketiga jamak taksir ma dalla ala aktsara min itsnaini wa taghayyara ma'ahu suratul mufrad.
Wa taghayyara ma'ahu suratul mufradi, contoh dia madaris talamin. Itu yang menunjukkan lebih daripada dua dan berubah bentuk mufradnya. Contoh madaris talamin. Baik, kita lalui dulu. Kita tengok dulu nota-nota ni. Jamak taksimul jam'i, pembahagian jamak. Kita kata jamak bilangan lebih daripada dua. Maknanya 3, 4 dan seterusnya. Okey. Jadi pembahagian jamak ni apa dia? Okay, pembahagian, taksim pembahagian. Berapa bahagian jamak ni? Jamak dia ada 3 bahagian. Taksimul jam'i, pembahagian jamak dia ada 3. Satu disebut jamak taksir, yang kedua disebut jamak mudzakkar salim, yang ketiga jamak muannas salim. Ini pattern taksim pembahagian ataupun bentuk gambaran kepada jamak. Okey. Dan bagi setiap satu ni dia ada rafa', nasab, jar. Rafa', nasab, jar, rafa', nasab, jar. Ya. Dan kita merujuk apa sekarang ni? Jamak ini merujuk kepada isim, bukan fi'il. Ya, kalimah fi'il untuk jamak bukan. Ini adalah untuk isim. Okey. Ini contoh setiap satulah. Hadara ar-rijalu. Qara'tu al-kutuba. Okey. Masyaitu fit turqi. Hadara ar-rijalu qara'tul kutuba. Okey, kemudian kalau jamak mudzakkar salim, faza al-mujidduna, akramtul qadina, raditu anil katibai, raditu anil katibai, anil katibina. Macam ada satu. Ya. Baik. Kemudian kalau jamak muannas salim, fazatil mujtahidatu. Maksud dia itu kalau rafa' lah. Akramtul qadimati. Raditu anil katibati. Yang ini biar dulu. Kemudian kita tengok lagi. Kategori jamak. Yalah, macam kita bincang sekarang. Yang pertama jamak mudzakkar salim, bilangan lebih daripada 3 untuk orang lelaki. Itu disebutkan mudzakkar. Jamak bilangan lebih 3. Muzakkar untuk lelaki. Salim sebab apa? Kita akan baca insya-Allah. Antara lapas dia adalah muslimun, dia jadi muslimunah. Kalau jamak muannas salim pula, bilangan dia 3. Sebab tu kita kata jamak. Bilangan tu mesti lebih 3 lah. Yang kedua, 3 dan ke atas. Ya. Lepas tu yang kedua, muannas maknanya perempuan. Kalau tadi jamak bilangan 3, muzakkar untuk lelaki. Ini untuk perempuan pula. Salim, kita kata salim sebab sama bentuk asal mufrad tu kekal. Yang ketiga jamak taksir. Bilangan lebih 3 sebab jamak kan. Bilangan mesti lebih lah. 3 dan bilangan 3 dan lebih. Kemudian taksir ni untuk lelaki dan untuk perempuan. Kafirun kufar. Kafirun seorang satu orang lelaki kafir. Kafiratun satu orang perempuan yang kafir. Kalau kufar orang kafir. Boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Baik, kita tengok selanjutnya. Dan kena ingat, jamak taksir boleh lelaki, boleh perempuan. Dia merangkumi dulu. Okay, jamak mudzakkar salim, kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Jamak saja bilangan 3 atau lebih. Mesti ada perkataan. Bila kita sebut jamak mudzakkar salim. Contoh dia nanti, hadara al-mudarrisuna. Contoh kita dalam i'rab kan. Jadi bila kita sebut jamak mudzakkar salim, kita kena sebut jamak tu sebab menunjukkan bilangan 3 ataupun lebih. Kena sebut benda tu. Jamak setiap kali benda tu kita sebut. Okey, jamak mudzakkar salim ni bentuk mufradnya kekal. Sebab tu dikatakan salim. Salim ni bermaksud dia kekal. Dan salim ini dia adalah sifat kepada perkataan jamak. Sebab tu sebelum kita sebut dalam nota i'rab, perkataan nak baca salim, salimu, salimi, salimah, nak baca salimu, salimi, salimah, salah satu tengok jamak tu sebut macam mana. Kalau jam'u salimu, jam'i salimi, jam'a salimah. Itu cara dia. Sebab salim di sini adalah sifat kepada jamak. Sifat kepada jamak. Maksud salim itu bentuk mufradnya kekal. Kalau kita tengok muannas bentuk mufradnya kekal. Ada perkataan salim bermaksud selamat.
Yang selamat apa Ustaz? Kasim selamat. Bukan kasim selamat. Selamat iaitu selamat dalam bentuk asal. Tak berubah. Kalau taksir pecah bermaksud dia dah berubah pattern ataupun bentuk rupa mufradnya. Baik, sekali lagi jamak muzakkar salim, kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 ataupun lebih tetapi bentuk mufradnya kekal, cuma tambah waw dan nun atau ya dan nun pada akhir kalimah. Bentuk mufrad kekal, kita cuma tambah waw dan nun atau ya dan nun. Waw dan nun ketika bila? Ketika rafa'. Ya dan nun ketika nasab dan khafad. Contoh salimnya dia. Ini Muslim kan, seorang lelaki Islam. Muslimun, satu orang lelaki Islam. Muslimuna, orang-orang Islam. Para Muslim. Para Muslim bermaksud orang-orang Islam lah. Jadi Muslim ini, coba tengok, mim, sin, lama kekal kan. Kalau jamak muannas salim, kalau muslimuna, maknanya tambah waw dan nun. Ini ketika rafa'. Muslimina tambah ya dan nun ketika nasab dan khafad. Ketika nasab dan khafad. Boleh? Dah ya. Ini cerita apa? Jamak muzakkar salim. Kita ambil go through dulu. Kita lalui dulu semua slide ni. Nanti ada akan sebutkan sikit. Kita dapat dulu gambaran keseluruhan. Ketika kita bincang, kita dah nampak isunya, slide mana yang kita dah nampak di awal tadi. Jamak muannas salim, kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Kenapa kita sebut kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih? Sebab perkataan jamak. Mufrad 1, kanak 2, jamak 3 atau lebih. Jadi bila jamak muannas salim, kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Cuma bentuk mufradnya kekal, sebab tu dia salim. Ingat, jamak salim. Salim ni baca macam mana baris dia? Ma, mi, mu. Tergantung kepada baris jamak. Lafaz jamak tu. Kalau jam'u, salimu. Jam'i, salimi. Jam'a, salima. Sebab apa? Sebab perkataan salim adalah sifat perkataan jamak. Jadi, bentuk mufrad dia kekal. Cuma tambah alif ta sahaja. Okey. Jadi tengok mufradnya. Ini muslimatun. Muslimatun Ustaz. Asalnya lepas tu tambah alif dan ta muslimatun. Kenapa tidak muslimatatun? Tambahlah muslimatun ada ta. Tambah lagi alif dan ta muslimatatun. Dia tak boleh macam tu. Sebab ta di sini bukan kalimah asal. Dia adalah kalimah menunjukkan bilangan tanda. Tanda dia adalah perempuan. Asalnya muslimun. Tambah muslimatun. Jadi apabila kita nak jadikan dia sebagai bilangan jamak perempuan, kita cuma tambah alif dan ta daripada perkataan asal mufrad muzakkar. Jadi muslimatun. Okey. Tak apa, nanti selepas ni. Jadi tambah alif dan ta saja pada kalimah, pada akhir kalimah. Akhir kalimah mana? Akhir kalimah mufrad muzakkar tu yang kita tambah. Jadi ta tu jangan keliru kat sini. Ada orang dia masalahnya dia keliru kat sini lah. Muslimun, muslimatun, muslimatatun. Sebab apa? Ta tu adalah tambah alif dan ta saja untuk jadikan dia jamak muannas salim. Tak boleh. Ta tu muslimatun, ta tu kita buang, tambah alif dan ta di ujung dia. Sebab apa buang? Sebab ta itu adalah tanda muannas. Lepas tu alif dan ta ni Ustaz, dia memang tanda muannas lah. Sebab tu kita kata jamak muannas tambah alif dan ta. Sebagaimana mufrad muzakkar, kita tambah ta marbutah, jadilah mufradah muannasah. Baik. Seterusnya, habis dulu slide. Ini gambaran tentang cerita ataupun isu awal berkait dengan jamak dulu. So, jamak keringkasan dia ada dalam bentuk 3 bentuk. Jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Okey. Cuma taksir saja kita tak sebut. Okey, sekarang kita masuk perbincangan ataupun kita lalui dulu jamak muannas salim. Jamak muannas salim, huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini. Adalah sesuatu yang menunjukkan lebih daripada 2. Contoh macam tadi lah, muallimatun, mukhlisatun, tambah alif dan ta saja.
Muallimatun jadi muallimatun. Sajadatun, sajadatun. Fatimatun, fatimatun. Tambah alif dan ta saja. Dari sudut mana dia menunjukkan bilangan 3 ataupun lebih daripada 3. Kategori apa? Muannas, kategori perempuan. Okey. Contoh dia talibatun, muslimatun, mutazawwijatun, talibatun, muslimatun, mutazawwijat. Talibun, talibatun, talibatun. Muslimatun, muslimatun. Mutazawwijatun, mutazawwijatun. Mutazawwijatun, perempuan-perempuan yang telah berkahwin. Mutazawwijat, perempuan-perempuan ini seorang perempuan yang telah berkahwin. Mutazawwijat, orang-orang perempuan yang telah berkahwin. Muslimatun, seorang wanita muslim. Muslimatun, para perempuan muslimah. Talibatun, seorang perempuan, pelajar perempuan. Talibatun, pelajar-pelajar perempuan. Ya. Baik. Seterusnya, ini jamak muannas salim. Wa ma jumi'a bi alifin wa ta'id mazidataini. Itu ma. Ma ni lafazlah kalimah. Itu kalimah jumi'a yang dibuat jamak. Jamak muannas salim adalah kalimah yang dibuat jamak dengan alif dan ta. Mazidataini, yang alif dan ta itu dua-dua itu adalah mazidah, tambahan. Tambahan. Dia adalah tambahan, bukan asal. Jamak muannas salim itu adalah lafaz isim yang dibuat bentuk jamaknya dengan cara ditambahkan alif dan ta di akhir kalimah mufradnya. Ini nota bukan terjemahan konsisten. Ditambah alif dan ta di akhir kalimahnya. Ya, masih. Okey. Jemaah kepada mafhum lah bi alifin wa ta'in mazidatain. Okey, contoh ja'at al-hindatu. Al-hindatu. Hindun. Hindun ni nama perempuan. Okey. I'rab dia ja'a fi'lun madhi mabniun 'alal fathi sebab ja'a kan. Ni. Tarik ta ta'nits wa ta'u alamat ta'nits. Hindat fa'ilun wal fa'ilu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Itu biasalah. Okey, kita terus lagi. Alamatul i'rab, ini alamat i'rab. Untuk kita analisis ni jamak muannas salim, caranya adalah kita kata muallimatun, ini alamat i'rab ya. Ya. Kita belajar lepas. Jamak muannas salim. Muallimah, muallimat. Sejad, sejadah. Muallimatun, muallimatun. Sejadatun, sejadat. Fatimatun, fatimatun. Okey, kita teruskan lagi. Maju Ustaz. Tak, ini anda nak bagi tunjuk gambar slide je. Lepas tu sekali lagi anda ulang. Jangan risau. Ini tanda alamat dan i'rab bagi isim jamak muannas salim. Ya, bagi isim jamak bermaksud jamak lah. Jadi isim jamak dalam arti kata yang lain tau. Kita banyak isim jamak berjumur, sirah muntahal jumur. Ada seorang sahabat tu tanya, anda tak jawab lagi sebab belum masuk lagi. Sini kita masuklah insya-Allah. Apa maksud sirah muntahal jumur? Kan? Sirah sebutan, muntaha kemuncak, kesudahan, penghujung. Jumur jamak. Ada juga yang last, ngesuk kata orang Kelantan. Ngesuk akhir sekali, kemuncak bagi jamak. Bagi sirah muntaha jumur. Baik. Ya, ingat, tanda dan i'rab isim jamak. Bermaksud isim jamak dekat sini jamak lah. Jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim. Okey. Kalau isim mufrad, ya. Ini salah. Alis wal mufradu ni salah. Ini kena tukar ni. Ini kena tukar. Tukar apa? Kita letak kat sini. Nanti kena ingat, nanti ingatkan anak, nota tu anak kena siap, anak kena ingat. Jamak. Jamak. Jamak muannas salim.
Baik, jamak muannas salim yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil kasrati wa yujarru bil kasrati. Jamak muannas salim itu dibaca rafu' dengan cara diberi tanda baris hadapan. Rafu' yurfa, ya. Yurfa. Yang ini yang pasti jamak muannas salim. Tukarkan ni. Kita sebut jamak muannas salim. Itu siap. Okey. Jamak muannas salim itu dibaca rafu' dengan diberi tanda baris hadapan, dibaca nasab dengan cara diberi tanda baris bawah, yunsabu bil kasrah wa yujarru bil kasrati. Dibaca dengan jar dengan cara diberi tanda baris bawah. Baik. Kalau jar kita tahulah memang dengan kasrah. Kalau jar memanglah kita tahu dengan kasrah. Ya. Begitu juga dengan rafu' memang kita tahu dengan dhammah. Biasalah rafu' tanda asal bagi i'rab. Tanda asal bagi rafu' adalah dhammah dan tanda asal bagi jar adalah kasrah. Logik. Tapi yunsabu bil kasrah ini pelik sikit. Yunsabu bil kasrah sebab apa? Sebab apa yunsabu bil kasrah? Sebab dia jamak muannas salim. Apabila dalam keadaan nasab, maka tandanya akan guna tanda far'i. Kata Allah, jamak muannas salim bila berada dalam keadaan nasab, maka tanda far'i akan digunakan. Kalau ini dhammah ni dia tanda asli kepada rafu'. Kasrah adalah tanda asli kepada jar. Tetapi bagi nasab, kasrah adalah merupakan far'inya, faraq dia, cabangan dia. Jadi ambil dulu. Iaitu isim jamak muannas salim dirafukkan dengan dhammah, dinasabkan dengan kasrah, dijarkan dengan kasrah. Baik. Contoh dia rafu' dia ad-dhammah. Nasab kasrah, khafat atau jar kasrah. Contoh untuk rafu' Fatimatun. Fatimah. Jamilatun. Fatimah, jamilat, cantik, beautiful. Jadi Fatimatun, kenapa? Kena tun tidak tin atau tan. Dia tak ada tan, dia ada tin. Fatimatun, bukan Fatimatin. Sebab Fatimatun adalah mubtada. Dia isim bila duduk awal ayat, permulaan ayat. Jumlah ismiyah dia panggil nanti. Kita dah belajar itu, pelajar-pelajar di ini dia dah belajar apa dia? Dia dah belajar tajuk apa? Tajuk apa ni itu dia dah belajar isu yang berkaitan dia dah belajar itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sekarang ni kalau Fatimat dipanggil jumlah ismiyah. Tak apa, nanti kita akan belajar. Ya, nasab. Contoh untuk nasab, tanda dia kasrah. Ini tanda far'i kepada untuk jamak muannas salim, tanda far'i akan digunakan pakai. Inna, masuk inna aja. Fatimatin dia akan jadi. Dia tak boleh baca Fatimatan, tak boleh juga baca dengan Fatimatin sebab dia inna. Maka dekat dalam keadaan ayat inna Fatimatin jamilatun, dia kena baca jamilatun. Jadi Fatimatin dia tak boleh baca tun ataupun tan sebab pada ketika nasab maka tanda bagi jamak muannas salim adalah kasrah, bukan fathah ataupun dhammah. Jadi Fatimatin sebab ada inna. Baik. Seterusnya khafat ataupun jar. Apa tanda khafat ataupun jar untuk jamak muannas salim? Tandanya adalah kasrah sebagaimana nasab. Cuma beza dia, kasrah untuk jamak muannas salim adalah tanda asli dia, manakala kasrah untuk jamak muannas salim bagi keadaan nasab adalah far'i. Untuk nasab far'i, untuk khafat dia adalah asli. Contoh dia nazartu ila Fatimatin. Tak boleh tun atau tan. Jamilatin. Fatimatun jamilatun. Boleh juga kalau kita kata jamilat ini sifat. Inna Fatimatin jamilatun. Jamilat. Fatimatun jamilatun. Tapi kalau kat sini ila Fatimatin jamilatin dia akan jadi sifat kat sini. Okey, seterusnya. Ini gambaran dulu ya, gambaran dulu. Okey, i'rab jamak muannas salim. Yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil kasrati wa yujarru bil kasrati. Okey, al muallimatu
Tu, dia tak boleh ti. Tak, sai. Tak jauh panggang dari api. Tak boleh baca dengan ta. Sebab apa? Sebab jamak muannas salim, kalau rofu' dhammah, kasrah dengan nasab, fathah. Dia ada dua pilihan. Sebab ada dhammah ataupun kasrah saja. Cuma alasan kita kalau kasrah, ini jar ke ataupun nasab. Jadi kat sini al-muallimah tu kena baca tu, tak boleh ti. Al-muallimah tu sebab apa dia jadi mubtada? Al-muallimah tu fil fasli. Kalau yung sabu raaitu tabibati. Raaitu tabibati tak boleh, tabibata tak boleh. Fathah tak boleh. Sebab apa? Sebab jamak muannas salim apabila dalam keadaan nasab, maka nasabnya guna tanda ataupun alamat kasrah. Dekat sini dia sebagai maf'ul bih sebab ra'a telah melihat tu oleh aku. Jadi yang kena lihat siapa? Tabibat. Tabibat maknanya doktor-doktor perempuan. Yu'alijnal marda, mereka merawat orang-orang yang sakit. Jadi i'rab kepada jamak muannas salim dekat sini al-muallimat. I'rab ni kita dah biasa dalam pelajaran i'rab. Dalam kitab yang kita guna pakai iaitu kitab apa ni, Qawaidun Nahwi wa Amthilatul Jumaliha ma'a i'rabiha. Dekat situ jamak muannas salim semua i'rab macam ni. Kan? Tapi dekat situ kita baru belajar fa'il dengan naib fa'il. Fa'il dan naib fa'il dia berkait dengan jumlah fi'liyah. Ini kalau mubtada dan khabar dia berkait dengan jumlah ismiyah. Sampai maksud dia. Bila kita habis saja belajar tentang fa'il, bila kita habis belajar naib fa'il, maka tajuk yang berikutnya kita akan pergi kepada tajuk mubtada dan khabar. Sebelum nak masuk tajuk mubtada dan khabar, kita kena clear dulu dari segi bilangan, dari segi jantina dan sebagainya. Baik. Jadi muallimat adalah mubtada marfu'un diberikan tanda rufu'. Apa tanda rufu' dia? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, adalah tanda dhammah. Sebab apa? Li'annahu jam'u muannasin salimun. Li'annahu jam'u muannasin salimun. Kena baca salimun sebab apa? Sebab dia mengikut baris jam'u. Dekat sini kena baca jam'u. Tak boleh jam'i atau jam'ah. Maka dia kena baca salimun. Baik. Seterusnya lagi jamak taksir. Jamak taksir ni perbincangan dia agak lebih kata complicated sikit. Tak apa dulu. Jamak taksir adalah kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Memanglah 3 atau lebih ni sebab dia jamak. Tetapi bentuk kalimahnya berbeza dari bentuk mufradnya. Maksudnya adalah kalimah. Tadi Ustaz sebut apa dia? Ustaz sebut setiap kalimah Arab. Setiap kalimah Arab. Sebutan atau kita kata sirah. Sirah itu sendiri, sirah kalimah itu sendiri akan menunjukkan jantina, akan menunjukkan bilangan. Sirah dia sendiri menunjukkan jantina, menunjukkan bilangan. Itu poin utama yang kita nak kena faham. Sirah itu sendiri menunjukkan jantina, sama ada lelaki atau perempuan. Begitu juga dia akan menunjukkan bilangan, sama ada mufrad, musanna ataupun jamak muzakkar salim, jamak muannas salim ataupun jamak taksir. Jadi sekarang ini jamak taksir adalah kalimah yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih. Tapi bentuk dia tak sama dengan bentuk lafaz isim mufrad dia. Baik. Teruskan dulu. Ini saya pintas lalu je dulu. Jamak taksir huwa ma taghayyara fihi bina'u mufradih. Jamak taksir itu adalah lafaz isim yang dibuat bentuk jamaknya dengan cara dirubah bentuk kalimah mufradnya. Jamak taksir adalah kalimah yang berubah pada kalimah itu bina'u bentuk mufradnya. Mudah je. Jamak taksir adalah kalimah jamak. Kalimah yang menunjukkan bilangan 3 dan lebih, tetapi kalimah itu berubah daripada bentuk mufrad. Tak serupa dengan mufrad. Contoh rijal. Hunur. Rijal ini asalnya adalah rajulun. Rijal. Apa ada? Ada alif kat tengah-tengah. Asalnya adalah kat sini kita kira rijal rajulun. Rijal rajulun. Ini kalimah asalnya. Rijal, kalimah dia, mufrad dia adalah rajulun.
adalah kalimah rajulun. Okey. Kalimah rajulun. Rijal ini adalah kalimah rajulun. Kalimah rajulun. Rijal adalah rajulun. Rajulani rijalun. Jadi kalimah rijal ini dia adalah kalimah jamak taksir sebab tak serupa macam bentuk mufrad dia. Bentuk mufrad dia apa? Rajulun. Baik. Kita lalui dulu i'rab kepada perkataan ini. Ja'a fi'lun madin mabniyun ala madiyun, ni salah ni. Tak ada ya ni ya. Kena madin dot saja. Fi'lun. Kalau ada ya macam ni, dia kena ada alif lam. Al-madi. Al-fi'lu al-madi. Tak boleh madi macam ni. Dia mesti madin dot saja. Baik kiri. Okay. Fi'lun madin mabniyun ala al-fathi wa ta'u alamatut ta'nis. Dia ja'a adalah fi'il madi yang mabni atas fathah. Sebab apa madi? Sebab dia madi kan. Dan tanda ta'nisnya adalah ta. Ja'at. Ada ta dekat sini ya. Ja'at. Okey. Okay, ja'at. Bukan ja'a kat sini. Memanglah kita boleh pisahkan benda tu. Ja'a, lepas tu ada ta. Ta ni adalah tanda ta'nis. Baik, alamat ta'nis. Rijal, fa'il, marfu'. Alamat marfu' dia adalah dhammah. Sebab apa dhammah? Sebab jamak taksir. Jamak taksir nanti kita tengok hukum dia. Hudud, waw, atifah tak boleh. Yang lain tu semua tu tambahannya. Jadi jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan bilangan 3 fa'aktara dan lebih. Walahu mufradun min lafzihi. Tapi jamak taksir ni dia ada mufrad dia. Memang betul. Mufrad dia. Dia ada lafaz mufrad. Kalau tak ada lafaz mufrad, itu lain sikit. Itu isim jamak dan sebagainya lah. Sebab tu dia kata walahu mufradun min lafzihi. Jamak taksir ni mesti ada mufrad. Cuma tak sama bentuk dia. Okey. Yang ni biar dulu. Saya nak tunjukkan. Yusyarikuhu fi makna, sama dia sudut maknanya. Ustaz tak nak detail lagi. Sebab Ustaz nak go through satu-satu ya dulu. Contoh-contoh lafaz jamak taksir. Tiflun atfal. Tabaqun atwaq. Syautun asywat. Syahrun ashhur. Dawaun adwiyah. Nasyatun ansyitah. Masjidun masajid. Masjid-masjid kita kata masajid. Itu jamak taksir. Asalnya adalah masjid. Baitun buyut. Baladun buldan. Talibun tulab. Fa'idatun fawaid. Jabalun jibal. Jabalun jibal. Nampak tak? Ini semua lafaz-lafaz jamak taksir. Sebagai satu contoh. Okey. Jamak taksir contoh dia samalah. Kitabun kutubun. Fakihatun fawakih. Madrasatun madaris. Ini contoh lagi. Jamak taksir. Kitabun kutubun turukun ulama. Alimun ulama. Jadi ulama-ulama. Kita selalu sebut ulama-ulama. Sebenarnya tak payah kita sebut ulama ya. Kalau dalam bahasa Arab sebut ulama bermaksud orang-orang yang alim. Sebab kalau kita kata orang alim saja, alimun. Kalau ulama, orang-orang yang alim, para ulama, kita kata para orang alim, orang-orang alim. Sebab orang-orang ni ramailah kan. Baik. Tariqut turuq, tariq bermaksud jalan. Kitabun kitab. Dan tadi ini biar dulu karena sebut contoh ya, nanti kita akan lalui insya-Allah. Baik, seterusnya jamak taksir dia ada pecah dua pattern, dua bentuk. Satu dipanggil jamak qillah, satu lagi dia panggil jamak kasrah. Jamak qillah ini contoh dia abtal, contoh dia sibghah, contoh dia anfus, contoh dia a'midah. Ini dipanggil lafaz. Bentuk tu sendiri menunjukkan bilangan lebih 3 dan ke atas, dan bentuk itu sendiri dia menunjukkan sirah. Sebutan lafaz itu menunjukkan bahagian-bahagian atau kita kata pattern-pattern jamak. Ini jamak taksir tapi pattern qillah. Ini jamak taksir tapi pattern kasrah. Kasrah, qillah bermaksud sikit. Jamak tapi sikit. Kasrah banyak itu banyaklah. Jamak tu dah banyak dah, bilangan 3 dan ke atas. 12 ke 20 ke jamak dah. Tapi ada cara sebutan tertentu yang mana dengan sebutan itu dia menunjukkan bilangan berapa. Kategori berapa. Kalau qillah ni macam tu juga, dia menunjukkan bilangan yang lebih daripada 3 dan ke atas, lebih daripada 2.
Mana 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau qillah, limit dia berapa? Limit dia berapa? Bermula dengan 3, tapi limit dia berapa? Qillah. Kalau kasrah, bermula dengan berapa sampai berapa? Itu dipanggil kasrah. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Ya, saya berikan gambaran. Qillah, ini dia. Kasrah, ini dia. Perbincangan kita. Jamak qillah, siyarun min siyaril jumu'it taksir. Tak apalah. Af'al. Ini wazan-wazan bagi qillah. Bila kita ingat wazan ini, maka mudahlah kepada kita. Mudahlah kepada kita untuk kita tentukan ini adalah qillah dan ini pula adalah kasrah. Ini qillah, ini kasrah. Sebab apa? Sebab bentuk tersebut sendiri pun sudah menunjukkan bilangan dan kategori qillah atau kasrah. Lagi tanda-tanda i'rab. I'rab isim jamak taksir. Jamak taksir ni macam mana? Jamak taksir ni raf'a dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Macam isim mufrad. Jamak taksir sama saja i'rab dia dengan isim mufrad. Isim mufrad pun raf'a dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar ataupun khafat dengan kasrah. Cuma jamak muannas salim sahaja. Yang mana dia raf'a dengan dhammah, nasab dengan kasrah, jar dengan kasrah. Kalau muannas salim, jamak muzakkar salim, dia berbezalah. Sebab dia bukan berdasarkan kepada kata tanda baris, bukan harakat. Perubahan itu bukan dalam bentuk harakat, tetapi sebaliknya dengan huruf, iaitu rafa' dengan waw, kan, nasab dengan ya. Okey, seterusnya kita kata jamak taksir itu yurfa'u dibaca rafa' dengan cara diberikan tanda baris hadapan. Kalau wayun sabu bil fathah dibaca dengan nasab dengan cara diberikan tanda baris di atas, dan diberikan jar dengan cara diberikan tanda baris bawah. Ni dibaca jar, wayu jarru, diberikan diberikan tanda jarnya. Apa dia? Baris bawah. Contoh rafa' dia al masajidu, ma'mur atau masajidu, du, bukan di ataupun dah. Innal masajida, sebab apa masajida? Sebab ada inna. Dia kena dah. Sebab apa dah? Dia nasab. Dinasabkan oleh apa? Inna. Macam al-masajidu sebab dia kena baca. Kenapa kena baca du? Sebab dia adalah mubtada. Bila mubtada duduk dalam keadaan rafa'. Bila rafa' kita kena bagi tanda. Apa tanda je? Dhammah. Sebab apa? Sebab dia jamak taksir. Baik. Kita lalui dulu. Nazartu ilal masajidi al-ma'murati. Aku telah melihat kepada masjid-masjid yang makmur, yang ramai orang dia, yang meriah orang dia. Masjid tu sendiri meriah. Ya, masajidi, bukan masajida atau masajidu. Sebab apa? Sebab sebelum tu ada ilah. Ilah penyebab kepada baris di itu. Jadi dia tanda kasrah kita bagi. Sebab apa? Sebab ada ilah. Kenapa tanda kasrah ni kita guna pakai? Sebab dia adalah jamak taksir. Itu tanda dia. Baik, seterusnya kita tengok lagi ja'at rijalu, ja'ar rijalu ataupun ja'at rijalu. Boleh buat usara. Rijal fa'il marfu' dengan dhammah zahirah. Usara fa'il marfu' dengan dhammah muqaddarah dita'dzuri. Itu tak apa. Baik, selesailah gambaran awal terhadap perbincangan tentang isim dari sudut bilangan. Isim dari sudut bilangan. Okey. Malam nanti kita akan sambung. Petang ni Ustaz bagi gambaran awal berkaitan tentang perbincangan isu jamak. Malam ni kita sekali harum secara detail Ustaz sebut satu-satu. Jadi antum dah ada gambaran tasawuran, gambaran umum tentang isu jamak. Sebelum tu kita belajar malam tadi mufrad, pagi tadi musanna, sekarang jamak. Oleh kerana jamak ni dia banyak. Apa banyaknya? Muzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Jamak taksir pula pecah kepada qillah dan kasrah. Jadi kalau kita nak bincang dengan gambaran awal yang macam ni, kenapa Ustaz tak terus dia bincang satu-satu? Ana nak bagi gambaran dulu keseluruhan. Barulah nanti bila ana bincang dengan antum nanti jamak muzakkar salim, antum dah nampak dah. Okey, jamak muzakkar salim terkait dengan jamak muannas salim macam ni, terkait dengan jamak taksir macam ni. So that's the whole of story itu. Kita semua keseluruhan cerita tu antum dah nampak lah. Bayangkan. Contohlah orang Arab datang Malaysia. Kita kata apa? Ada satu buah yang bau dia bagus. Orang Arab tak suka durian. Kita kata
orang Arab datang Malaysia kita kata ada satu buah kat sini nama dia Raja Buah. Kan? Malikul Fawakih. Raja segala buah. Kan? Kemudian sedap. Dia pun teraguk-aguk. Durian nama dia. Dia pun kita sebut pada dia Abu Syaukah. Abu Syaukah ni durian. Abu tu bapak, Syaukah ni duri. Bapak duri. Maknanya durian. Dia pun kata macam mana bentuk dia? Macam apple, macam mishmish, apricot, macam khoh, macam-macam lah disebut. Macam lemon lah, macam kita kata bukan. Jadi apa cara kita cerita? Dia ni buah dia sebiji besar kurang lebih macam buah kelapa. Lepas tu pula duri-duri banyak. Bau dia kuat. Isi dia sedap. Tengok harga dia, tengok. Kita cerita bagi gambaran. Dia tak nampak boleh sebut okey ada duri. Duri ni macam cactus kah? Dia boleh gambar macam. Tapi dengan gambaran itu diberikan sedikit macam bentuk buah kelapa bulat dia. Dia nampak dah. Cactus bukan macam tu buah dia. Kan? Lepas tu apa lagi? Ni dia ada duri. Kalau duri, kalau buah Arab ni apa dia? Dan contohlah. Bila kita dah cerita keseluruhan, gambaran awal tu dah nampak. Maka oleh kerana jamak ni ada 3 kategori, Mudzakkar salim, muannas salim dan jamak taksir. Khasnya jamak taksir yang agak complicated sikit, maka ustaz nak ambil satu slot yang kedua untuk dia perbincangan selanjutnya pada malam ini. Jika diizinkan Allah pukul 9 kita akan ke udara. Ya, pukul 9 kita akan ke udara. Jadi minggu ni kita settle jamak. Isim dari segi bilangan dia insya-Allah. Sebelum ni Banat dah belajar belum? Belum kan dekat PBA? Tentang jamak dan tentang isim dari sudut bilangan secara khusus macam ni. Dah belajar belum? Minta jawab seorang. Dah jawab? Dah belajar belum? Nusrah? Nusrah? Dah belajar belum? Dengar tak? Aisyah Nabila. Dah belajar belum yang itu? Dekat PBA? Mana Banat ni? Fatihah. Fatihah ada ke? Saya tanya belajar apa? Belajar apa Ustaz? Baik. Nanti pukul 9 malam ni kita akan berbincang insya-Allah ya. Baik, sekian dahulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.